Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Minggu sudah kita hadis yang keempat. So hadis yang keempat kita ni bunyi dia Abdullah bin Zaid syaka. Syaka artinya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ar-rajulu, ada seorang lelaki, alladhi yukhayyalu ilaihi, yang menyangka, yang teragak-agak, yang syak, annahu yajidu syai'an fi salat. Annahu yajidu asy-syai'a fi salat, bahawa dia mendapati ada sesuatu yang keluar daripada bahagian belakang dia, angin keluar fi salat, ketika dalam solat. Lalu Rasulullah pun bersabda, la yanfatilu ataupun la yansarif. So dia tidak perlu keluar daripada solat. Maknanya wuduk dia tak batal, sehinggalah hatta yasma'a, dia betul-betul mendengar bunyi kentutnya, sautan, ataupun dia mendapati ada bau, rihan, ada bau dia. Sekarang ni Ibn Hajar nak hurai yajidan. So annahu yajida kan, ataupun dia yajida. Kenapa dia tak kata dia terus bau, tapi kenapa dia guna perkataan wajada yajidu, mendapati. So au yajida, mendapati. So mula-mula sekali perkataan au. So au dalam bahasa Arab kadang digunakan untuk makna syak, ragu-ragu. Juga boleh digunakan untuk menunjukkan benda tu pelbagai. Kita panggil tanwi'. Tanwi'. Pelbagai kan. Jadi Ibn Hajar kata sini, au ni untuk tanwi'. Pelbagai. Jadi maksud dia sini, sehinggalah dia dengar satu jenis lagi, dua jenis. Maksudnya di sini sebut dua jenis perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, mendengar bunyinya. Yang kedua, terhidu baunya. Terhidu bau angin tadi. Jadi au sini artinya menunjukkan ada dua jenis au. Bukannya dia syak. Dua perkara dia ragu-ragu. Sama ada dia dengar Rasulullah terangkan, ataupun sini kita kata rawi ragu-ragu. Rawi yang ragu, dia kata sama ada Rasulullah kata yasma'u sautan ke ataupun yajida rihan. Kan banyak sebelum ni kan dalam sanad-sanad kita jumpa au-au menunjukkan rawi itu ragu kan. Itu untuk makna au, untuk makna syak. Au untuk makna syak. Yang kita sekarang ni au makna tanwi', pelbagai jenis. Wa'abbara, dan hadis mentadbirkan, mengekspresi dengan menggunakan perkataan wijdan. Kan tadi yajidu, wajada, past tense. Present atau future kita kata yajidu. Wajada, yajidu. So masdar dia wijdan. Perihal mendapati. Wijdan. Wujudun. Biasa Melayu guna wujud. Wajada yajidu, wujud. Ini masdar yang pertama, masdar yang kedua. Wujud. Samalah. Didapati perihal mendapati sesuatu. Wijdan. Duna bukannya asyam. Syammi.
Syam menghidu. Sepatutnya angin tu, baung kentut tu kan, angin yang keluar tu sepatutnya dihidu oleh bau Syam, menghidu. Jadi kenapa digunakan wajada, guna wujdan? Liyashmula, supaya dia lebih komprehensif sikit. Maknanya bukan semata-mata angin tu bertiup kena hidung dia, terhidung bau. Bagaimana pula kalau tengah-tengah semaya tu, kan dia pergi sentuh punggung dia. Lalu kemudian dia pun letak ke tangan dia, kemudian ada bau kan. So itu bukan maknanya syam. Itu maknanya sentuh. Jadi kalau kita guna wajadah, sentuh tu pun juga termasuk. Supaya termasuk malau, sesuatu yang kalau sekiranya dia pegang lamasa al-mahalla, tempat dubur dia tadi, summa syamma, kemudian dia pun pergi cium dengan tangan dia. Syamma yadahu. Ini rahsia, maksudnya rahsia kenapa hadis tu menggunakan perkataan wajada bukannya perkataan syamma untuk bau. Kerana supaya meliputi, supaya lebih komprehensif, termasuk segala unsur-unsur yang berbau, sama ada menggunakan perantaraan ataupun tidak menggunakan perantaraan. Wala hujjata fihi liman istadalla ala anna lamsa dubur la yanqudu li'anna darurata li'anna surata tahmilu ala lamsi ma qarabahu la ainahu. Okey, hadis kan kata ni, kata bau aja, dengar ataupun hidung aja bau. So yang sentuh tu dia tak masukkan sini. Sentuh. Dia jidu kan? Ibn Hajar kata masuk, dia kata tak masuk, dia jidu aja. Sebenarnya kalau sentuh tu tak masuk. Jadi tapi Ibn Hajar kata la hujjatan, bukan menjadi hujah dalam hadis ni untuk orang yang berdalil kan, liman istadalla anna lamsa ala anna lamsa dubur, pegang punggung, la yang kudu, tidak membatalkan wudu. Sentuh punggung aja. La yang kudu wudu. Okey, sebab li'anna surah, kata Ibn Hajar, li'anna surah, bentuk dia, bentuk kata tadi yajidu tadi kan. So yajidu tu boleh jadi sebab dia luas kan. Boleh jadi tahmilu, carry, membawa makna ala lamsi ma qarabahu, pegang sesuatu yang berdekatan dengan punggung tu, dengan dubur. Bukannya ain dubur. So bagi dia maknanya kena betul-betul dubur. Tahu dubur tu halaqah lah, maknanya cincin tempat keluar najis kita tu panggil dubur. Kalau yang tu memang mustahil lah. Nak pergi, itu korek orang panggil kan. So dia kira yang berhampiran dengan dia tu pun dah dikira. Tahmilu ala lamsi ma qarabahu. Bukannya ain punggung tu, bukannya lubang dubur. Tapi yang area-area berdekatan dengan dubur. Sebab dia kata mustahil lah kan kalau pergi korek tu. Jadi sebab tu dia kata pegang dubur, macam mazhab kata pegang punggung tidak membatalkan wudu. Bagi dia kan. Ibn Hajar rak sini lah kata pegang punggung tu bukan maksudnya punggung bi'ainihi itself, tapi around dubur. Okey, wadalla, hukum yang kedua, hadis ini menunjukkan, hadis bab kita ni, hadis kita panggil hadis bab. Wadalla hadisul bab, menunjukkan tentang kesahihan solat, sahnya solat, ala sihhati as-salah
ma lam yatayaqqan al-hadas. Selama mana orang tu tidak yakin dia berhadas. Ma lam yatayaqqani al-hadas. Mana solat tetap sah kalau tak ada yakin. Kalau tidak diiringi dengan yakin. Kalau yakin betul dah keluar, yakin tu ada dua tadi kan? Yakin tadi bau dan juga dengar suara. Itu panggil yakin. Kalau just 70, 30, masih lagi masuk dalam kelompok syak. Sebab dia kata dua gitu kan. Syak sama ada 50-50 pun masuk syak juga. Ataupun 70, 60 selagi tak sampai 100% kan. Yang kedua, hadis hanya sebut dua aja batal wuduk. Satu, bunyi tadi kan, bunyi dengan bau sahaja. Ini contoh saja, bukan batal wuduk khusus pada dua tu juga. Macam mana dengan air kencing contohnya kan. So walaisal murad, bukan maksud di sini mengkhususkan taksisa dua perkara ni saja yang membatalkan wuduk. Haza ini al-amra ini bil yakin. Yakin. Misalnya kadang orang kencing kan. So kadang kita rasa keluar tak keluar kan. Macam dia pergi tu tapi tak keluar pun. Tak keluar pun bila kita tengok tak ada pun air. Tapi rasa macam meluncur keluar. Tapi tak keluar kan. Li'anal makna, kerana makna yang dikatakan makna batal tu situ, iza kana awsa'a minal lafaz, kana al-hukmu lil makna. So kita ada makna, kita ada lafaz. Lafaz tu, lafaz ni ialah bunyi saja, kentut apa semua tu kan lafaz. Tapi makna yang ada dalam makna yang ada dalam tu ialah perkara yang membatalkan wuduk. Keluar angin daripada dubur tadi, itu lafaz. Tapi makna yang ada situ ialah perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apa-apa yang membatalkan wuduk termasuk dalam contoh dua yang diberikan oleh hadis. Sebab tu dia kata sini, iza kana makna, kalau makna di situ maksudnya apa makna yang jam'i, makna yang boleh berkongsi di situ. Misalnya keluar angin, bunyi, dengar, bau ataupun keluar sesuatu daripada kemaluan. Apa maksud itu? Apa makna dia? Makna dia perkara yang membatalkan wuduk. Jadi iza kana awsa, kalau makna tu lebih luas jika dibandingkan dengan lafaz tu terhad. Jadi makna dia luas. Kanal hukum, jadi hukum akan berlega di sekitar kanal hukum lil makna. Hukum yang kita iktibar pakai makna tu. Kalau makna tu ada wujud, masuk, hukum dia akan sama juga. So sini kita panggil illah lah. So illah dia, maknanya mana illah dia? Reason dia, sebab dia membatalkan wuduk. Ini pandangan Al-Khattabi. Qalahu Al-Khattabi. Yang ketiga masalah. Wa qala Nawawiyu. Berkata Imam Nawawi, hadzal hadithu aslun. Hadis ini ialah asas, yang asal, main tentang hukmi baqa'il asya'. So asal ni kaedah lah. Ya, ini adalah kaedah tentang hukum kekalnya sesuatu. Hukum baqa'il asya' ala usuliha. So ala usuliha maknanya aslun, hadzal hadis aslun fi hukmi baqa'il asya' ala usuliha hatta yutayaqqana khilaf zalika, sehingga
diyakinkan bercanggah dengan perkara tersebut. Okay, usul base dia lah. Maknanya hukum, katalah hukum tu haram. Sebab dia kata usul dia. Dia punya base dia tu mana? Kalau base dia tu haram ke? Ataupun base dia tu, base hukum tu halal, so dia akan jadi halal. Selagi mana adanya perkara yang khilaf dengan tu. Kalau haram, haramlah. Selagi mana tak ada benda yang khilaf dengan tu, yang yakin. So masa kalau solat, asalnya tak batal lah solat. Asal solat tu tak batal. Ataupun wuduk asalnya tak batal. Selagi mana ada perkara yang khilaf, yang bercanggahan dengan dia. Sebab tu dia kata, asal sesuatu, al-asl kaedah. Hadha hadis aslun, kaedah tentang hukum baqa'il asya'. Hukum tentang kekalnya sesuatu ala usuliha. Atas base di mana dia berada lah. Sehinggalah hatta yatayaqqana. Sehinggalah boleh baca orang tu yakin, khilaf dzalika boleh juga. Sehingga yakin bercanggahan, hatta yatayaqqana khilaf dzalika. Sehingga orang tu dia yakin hukum tu telah bercanggah dengan apa yang asal tadi. Mudahnya kita kata tadilah wuduk tadi. Wuduk asalnya tak batal. Kalau ada perkara yang mengganggu dia, nak kata batal tak batal, kena pastikan yakin. So yakin betul-betul barulah dikira asal tu terbatal. So wala yadurru asyakku. So syak yang mendatang atau ri'u. Syak tu dia mari je. Dia bukan asal lagi. Masa kita ambil wuduk tu dia kekal. Dia bukan datang. Dia masa tu tak ada. Tak wujud. Jadi dia wujud di tengah-tengah. Saya panggil tari lah. Tari mana dia mendatang. So syak tidak memberi mudarat alaiha, ke atas usul kita tadi. Kan? Usul baqa'ul asya'. Yang ke berapa ni? Yang keempat, yang ketiga, yang keempat. Bukan? Wa akhadha bihadzal hadis jumhur ulama. So kebanyakan jumhur ulama berpegang dengan hadis inilah tentang hukum asal sesuatu dia kekal sebagaimana dia asal dia. Selagi mana tak ada perkara yang bercanggahan dengan asal tersebut. Okey, sekarang ini dia datangkan masalah Imam Malik tentang hadis ni lah. Hadis tentang batal atau tak batal solat kalau sekiranya kita ragu-ragu dalam solat. Waruwiyah Imam Malik, sebab dia mari sini pendapat Imam Malik dan mazhab Maliki, ulama Maliki, kerana pendapat mereka ni lain daripada orang lain. Waruwiyah diriwayatkan daripada Imam Malik an Malikin an naqdu mutlaqan, batal wudu secara mutlak. So maknanya mazhab Maliki dia ada dua. Satu batal di luar solat, satu lagi batal dalam solat. Syak tadi syak. Syak saja boleh menyebabkan batal. So ada yang mengatakan dua-dua sini, dia kata diriwayatkan Imam Malik kata mutlakan, absolutely. Maksudnya sama ada dalam solat ataupun dalam luar solat, kalau syak sahaja batal solat. Batal solat, batal wudu, batal solat lah. Kalau luar solat, batal wudu. Kalau dalam solat, batal wudu, batal solat. Waruwiya anhu. So dia ada banyak pendapat dari Maliki. Dan Imam Malik pun dia banyak anak murid. Murid dia ramai. Murid yang meriwayatkan daripada dia. Ada Qasim, Ibnu Qasim, ada Ibnu Nafi', ni semua anak murid dia. Ada Ibnu Wahab, Ibnu Wahbin, ni anak murid dia kan. So masing-masing beriwayatkan yang berbeza-beza. Biasanya Imam Ahmad riwayat dia berbeza-beza. Waruwiya anhu diriwayatkan daripada Imam Malik juga. An-naqdu batal
Syak kharijas solat saja. Di luar solat saja batal. Duna dakhiliha. Tidak di dalam solat. Itu maknanya pendapat yang kedua dalam mazhab Maliki, maknanya dinisbahkan bahawa dia kata ini pun pendapat Imam Malik juga. Mana batal hanya dalam solat. Di luar solat syak tak batal. Sebab apa? Sebab nak jaga kepentingan solat tadi. So solat ni kena betul-betul. Wuduk tu wasail je. Hanya means. Tapi asal ibadahnya ialah solat. So, solat tu nak kena betul-betul benda yang tak boleh ada ragu-ragu ni. Sebab tu dia kata baik batal. Kita terima hak tak ada ragu-ragu. So kita pergi ambil air sembahyang semula, solat semula. Ini pendapat yang kedua yang dikatakan bahawa dia ni juga pendapat Imam Malik. Wa ruwiya hadha tafsil. Ini detail sikitlah kan, dipanggil tafsil lah, detail lah. Yang tadi tu tak detail. Maknanya batal semua. Yang ni pula detail sikit maknanya ada pembahagian lah. Luar batal, di dalam solat batal. Ini kita panggil tafsil, pendetailan. Pendetailan ni juga diriwayatkan oleh tabi'i, hadha tafsil daripada Hasan Basri. Hasan Basri dalam dinakalkan oleh Qurtubi dalam kitab Syarah Muslim dia, kitab Al-Mufhim. Disebut kata-kata Hasan Basri. So antara dua tu, satu yang absolutely mutlak, satu lagi tengok dulu kat mana, luar solat ke dalam solat, kita panggil tafsir. So yang pertama dia kata ini masyhur pendapat Imam wal awwalu masyhuru mazhabi Maliki. Sebagaimana yang disebut oleh Qurtubi. Sebagaimana yang disebut oleh Qurtubi dalam kitab apa tadi saya kata? Kitab Al-Mufhim. Kitab Syarah Muslim oleh Al-Qurtubi. Dulu kita ada banyak kali dah sebut Qurtubi ni kan, Syarah Muslim. Syarah Sahih Muslim. Ahmad bin Umar. Andalusia lah, Cordoba ni Qurtubi. 671 Hijrah. Meninggal. Okey, wa huwa riwayatu Ibni Qasim anhu. Mana riwayat mana yang masyhur ni? Riwayat yang wal awal, maknanya tak kira lah luar solat ke, dalam solat ke ataupun luar solat, kalau syak saja wudu batal semua. Ini riwayat Ibnu Qasim. Ini anak murid yang mengaji dengan Imam Malik. 20 tahun ni mengaji dengan Imam Malik. Bukan sikit-sikit. Bukan setahun dua, 20 tahun duduk dengan Imam Malik. So asal dia seorang yang kaya lah, duduk di Mesir. Asal dia keturunan dia mari daripada Palestin. Kemudian berhijrah ke Mesir. Ayah dia ada harta, so dia mewarisi harta ayah dia, hidup senalana, tiba-tiba bermimpi. So mimpi tu menjuruskan dia kena pergi mengaji dengan Imam Malik. Lalu dia pun bertolak, habis harta-harta dia bawa, habis dibelanjakan untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik dan duduk dengan Imam Malik. Mengaji dengan Imam Malik selama 20 tahun. So dia selain daripada Muwatta Imam Malik tu kan ada riwayat dicatat kan, Muwatta. So itu riwayat Muwatta. So riwayat Muwatta ni banyak anak murid dia yang catatkan. Sebab tu kita kata Muwatta ni banyak versi dia, versi Sipulan, Ibnu Qasim, Ibnu Nafi' dan apa semua tu kan, versi-versi dia. Satu lagi benda yang mengaji Imam Malik ni ialah masail. Maknanya tanya soal jawab Imam Malik, jawab soalan yang panggil fatwa-fatwa dikumpulkan oleh mereka. Yang ni jadi khilaf jadi banyak ni. So kemungkinan Ibnu Qasim dah habis, mari anak murid lain pula, mungkin Imam Malik pun bertukar fikiran, beri fatwa yang bercanggah dengan tu kan. So maknanya jadilah kemungkinan jadi banyak
fatwa dia berbagai tadi, bukan satu je. Samalah dengan zaman-zaman dulu macam tu, alim dengan imam-imam. Macam Imam Abu Hanifah pun, dia punya masail-masail tu, soal jawab tu ditulis oleh anak murid dia. Macam Imam Muhammad, kan? Imam Muhammad Syaibani salin, Abu Yusuf salin, dikumpulkan masail-masail yang difatwakan di Abu Hanifah. Sebab tu zaman-zaman dulu dia tak ada hujah masail ni, dalil dia hadis sekian. Sebab semua maklumat tentang hukum hakam ni, Al-Quran kawan-kawan semua dalam kepala imam-imam. So zaman tu dia punya excellent, maknanya uslub zaman hari tu, orang yang hebat ialah orang yang boleh menjawab secara spontan. Tanya jawab. Kan? Itu dikumpulkan. Jadi orang yang kemudian akan tengok balik, jawapan ni sesuai dengan hadis mana, dengan ayat Quran mana. Jadi rupanya imam-imam kita ni, maksudnya zaman tu, dia guna kaedah dia. Ada kaedah dia yang dia pakai, kan. Jadi dia tak tulis pun. Lepas tu lah baru anak murid tulis berdasarkan fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh imam-imam zaman tu. So antaranya ialah si Imam Malik ni lah. Banyak anak murid tadi. Satu, Ibnu Qasim. Yang kedua, so dia yang masail yang dia kumpulkan daripada Imam Malik ni sampai ke 300 jilid. Jilid zaman tu tak sama dengan jilid kita. Jilid maksudnya dia salah seorang perawi Muwatta. Perawi maksudnya manuskrip. Muwatta ni mari daripada jalur yang macam kita, kan. Yang Bukhari itu daripada Farabri, kan. So Farabri, salah perawi yang masyhur. Warawa Ibnu Nafi' anhu. Anak murid yang lain Ibnu Nafi' meriwayatkan daripada Imam Malik juga, anhu. So dia punya riwayat dia, la wudu'a alaihi mutlaqan. Tidak perlu berwuduk ke atas orang tersebut mutlaqan, absolutely, at all. Artinya kaqauli jumhur, pendapat ni seperti jumhur. Maksudnya jumhur selagi tak yakin, tak batal wuduk. So maksudnya ada juga pendapat Imam Malik yang sama dengan jumhur. Ini kalau ikut Ibnu Nafi' lah. Ibnu Nafi' meninggal tahun 206. Ini terkenal sebagai salah seorang fuqaha Madinah. Ramai yang mengaji Imam Malik, kan, tapi yang terkenal sebagai excellent dalam memberi fatwa-fatwa. Inilah antaranya ialah Ibnu Nafi'. Nama dia Abdullah bin Nafi'. So Ibnu ni anak Nafi', mesti Abdullah bin Nafi'. Lagi warawa Ibnu Wahbin anhu. Anak murid yang ketiga Ibnu Wahab juga meriwayatkan daripada daripada Imam Malik. Kata dia, Imam Malik kata, ahabbu ilayya an yatawadda. So aku lebih suka dia orang tadi pergi berwuduk. Suka tu suka tu apa maksud suka? Tu kena selidiklah Imam Malik punya pendapat. Kalau dia kata aku suka ni, maksudnya itu wajib ke ataupun sunat aja apa? Macam mana? Kalau sunat tak nak sabah, kan? Maknanya kena berwuduk lah. Ahabbu ilayya an yatawadda. So, aku lebih suka dia berwuduk. Kemudian komen Ibnu Hajar, wa riwayatu tafsil, riwayat secara detail ni sikit. Tadi yang kalau bukan detail dia mutlak, kan. Mutlak maknanya batal semua ataupun tak batal semua. Kalau yang detail tafsir, maksudnya tengok luar ke dalam. Yang tafsir ni lam tasbut anhu, tak sabit daripada Imam Malik. Ada tak riwayat sini secara detail, kan? Secara detail ni ada tak daripada anak murid dia, Ibnu Qasim ke, Ibnu Nafi' ke, Ibnu Wahab ke? Tak ada, kan? So kalau Ibnu Qasim, dia kata riwayat dia wal awal masyhur. Masyhur makna secara mutlak batal. Kalau Ibnu Nafi'
Tak perlu terus. La wudu'ah. Tak perlu berwuduk. Tak, dia semacam jumhur. Kalau Ibn Wahab, ahabbu ilayya an yatawadda. Seolah-olah macam batal kan? Jadi riwayat yang bahagi-bahagi ni, maknanya dalam solat batal, di luar solat tak batal ni, tak ada perawi daripada anak murid dia. So, lam tasbut tak sabit daripada Imam Malik. Jadi yang sabitnya daripada ni orang Maliki je daripada ulama-ulama Maliki. Wa innama hiya li ashabihi. So mungkin ini pendapat daripada anak-anak murid Imam Malik. So bukannya riwayat Imam Malik sendiri. Habis tentang Imam Malik. Hadis ni juga banyak percecokannya. So ada juga ulama yang berpendapat hadis ni khas untuk orang yang was-was je. Hadis ni khas untuk orang yang penyakit dia tu penyakit was-was. Kalau macam kita tak ada kena mengena dengan hadis. So wahamala ba'duhum. So setengah ulama mengapplykan hadis ni, mana menggunakan hadis ni untuk hukum hadis ni dipakai untuk wahamala ba'duhum al-hadisa. So hadis ni hanya untuk mangkana orang yang pada dia bihi ada penyakit waswasun. So bihi ni bahasa Arab, kalau kita ada penyakit apa semua dia guna bihi. Bihi dia panggil ba tu lil ilsa. Ba untuk ilsa. Ilsa. Attach. Soal penyakit tu bila dia duduk dengan kita, dia duduk berdampingan kita kan, itu panggil ilsa lah. So ilsa. Jadi bihi pada dia, bukan dengan dia ke ataupun pada dia ada penyakit. So dia berpenyakit. Bihi daun. Bihi daun. Dengan dia ada penyakit. Pada dia ada penyakit. So dia berpegang dengan pendapat watamassaka. Macam mana dia boleh ambil kesimpulan was-was tu hadis ni khas untuk was-was? Sebab orang tu tanya kan. Tanya ni mestilah kita tanya bila kita ada problem. Problem tu mestilah penyakit tu biasanya. So watamassaka bi anna syakwa. Komplain tadi kan. La takunu tidak akan berlaku. Melainkan an tentang adanya penyakit. An illatin. Ada penyakit. Kemudian dijawab oleh Ibn Hajar wa ujiba bima dalla ala ta'mim. Dengan sesuatu hadis, ma tu refer kepada hadis yang menunjukkan kepada keumuman. Keumuman. Hadis tu menunjukkan umum. Kalau hadis yang tadi nampak sangat seolah-olah syakar pun guna perkataan syakar tu komplain. So ada dah hadis yang serupa tu juga tapi menunjukkan umum, maknanya semua orang kena. Bukannya orang yang berpenyakit. Ada dia kata wa huwa hadisu Abi Hurairah. Ialah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Muslim. Inda Muslimin. So hadis tersebut ialah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Lafaznya ialah walafzuhu iza wajada. Apabila seseorang di kalangan kamu ahadukum mendapati di dalam perut dia fi batnihi ada something syai'an. So fa'ashkala alaihi, benda tadi fa'ashkala alaihi, memuskilkan dia, jadi dia jadi problem. Jadi Muslim. So idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika seseorang itu dari kalangan kamu mendapati ada sesuatu dalam perut dia, fa'ashkala alaihi, dan benda itu menjadikan dia muskil, jadi problem. Akhraja minhu syai'un, adakah terkeluar daripada perut dia itu sesuatu ataupun tak keluar.
So fala yakhrujanna, Rasulullah kata dia sekali-kali jangan keluar, tidaklah dia jangan sekali-kali, hendaklah jangan dia sekali-kali keluar daripada masjid. Masjid maksudnya solat. Hatta yasma'a, sehinggalah dia dengar suara ataupun dia mendapati adanya bau, rihan. Okay, sini tak ada orang mengadu-mengadu apa kan. Umum ni, anybody lah yang mendapati ada perkara yang memuskilkan dia, menyukarkan dia, sama ada keluar ataupun tak keluar, meragukan dia lah. Jadi riwayat Abu Hurairah ni umum. Jangan tengok satu hadis tu saja menyebabkan kamu pergi ambil perkataan syakar tu, jadi kamu buat kesimpulan. Sedangkan riwayat yang lain tidak menyokongnya. Okay, dalam hadis Muslim itu kata sini kan, hendaklah dia jangan keluar daripada masjid. Fala yakhrujanna minal masjid. So masjid di situ maksud dia minas solah, daripada solat. Sebab ada hadis yang betul-betul sebut perkataan solat. Itu pun kena cari pula hadis lain pula. So wasarraha. Kenapa Ibnu Hajar kata masjid ni maksudnya solat? Sebab hadis yang lain sebut solat tu kan. Terang-terang sebut solat. Wasarraha bidzalika Abu Dawud. Dengan terangnya, dengan jelasnya dijelaskan perkara tersebut oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dalam riwayat dia, fi riwayatihi. Mana riwayat dia? Cuba tengok riwayat Abu Daud kan. Dia kata iza kana, jika apabila mana-mana di kalangan kamu berada dalam solat, fi solat. So riwayat kita tadi, yang Muslim tadi, mana sebut dalam solat? Iza wajada ahadukum aja dalam perut dia. Tak sebut dia duduk dalam solat. Tiba-tiba saja jangan keluar dari masjid. Artinya sini sebut masjid, solat tak sebut sini. Kalau yang Muslim, yang Abu Daud sebut solat, masjid tak sebut pun. Dia hanya sebut janganlah keluar. Janganlah keluar daripada, tak tahu dia sebut keluar daripada apa sini. Keluar masjid ke keluar daripada solat kan. Tapi sebut solat sini, artinya keluar daripada solat. Jadi mana masjid itu difahami, maksudnya solat. Sebab biasanya, lepas batal tu kan, so kita kena keluar masjid sebab zaman dulu tempat berwuduk tu di luar masjid. Luar masjid lah maksudnya. Pergi ambil semayang, bukan keluar suka-suka pergi ambil semayang semula. Sebab tu dikatakan keluar masjid. Jadi rawi tu, dia tasarruf dengan perkataan dia sendirilah. Berdasarkan apa yang dia faham. Jadi dia faham macam tu tadi, yang keluar masjid maksudnya, keluar masjid maknanya bukan keluar daripada solat saja, baik keluar masjid maksudnya ambil semayang. Wa qala al-Qarafi. Oh, macam Iraqi kan macam kan? Ni mungkin salah cetak lah ni. Sepatutnya al-Qarafi. Qarafi. Sebab dalam syarah Qastalani, so Qastalani ni banyak diambil daripada Ibnu Hajar juga. Qastalani, dia tulis Qarafi. Kemudian kalau kita cek tengok dalam kitab Qarafi, kitab Az-Zakhirah dia, ni ulama kitab Az-Zakhirah dia memang ibarat ni mengenai ayat ataupun pembicaraan tentang ni yang menyebut tentang masalah Imam Malik merajihkan pendapat Imam Malik ni lebih rajih dibanding dengan pendapat Imam Syafi'i dalam bab batal wuduk di luar solat, tidak batal wuduk di dalam solat jika sekiranya berlaku syak ke atas wuduk tersebut. So kita tukarlah sini qala al-Qarafi. Qarafi ni nama tempat berdekatan kubur Imam Syafi'i di Mesir tu, Al-Qahirah. Jadi dia ni masa dia belajar di Azhar, dia sentiasa masuk melalui pintu Qaraf, maknanya pintu mengarah ke tempat bernama Qarafah. Jadi lama-lama orang pun gelar dia, ni
si qarafah lah ni, makna si qarafah, maknanya si Qarafi. Nama tempat tu Qarafah. Bila kita sebut nama orang jadi nama Qarafi. Nama dia Ahmad bin Idris. Tahun 684 Hijrah meninggal dunia. Ini sezaman dengan Imam Al-Qurtubi. Kedua-duanya imam dalam mazhab Maliki. So dia kata, ma dhahaba ilaihi Malik. Apa yang ma dhahaba ilaihi Malik rajihun. Pandangan Imam Malik. Zahaba ila ni adalah fiqh artinya berpandangan. So apa yang dipegang, ma dhahaba, apa yang dipegang oleh Imam Malik, pendapat Imam Malik itu rajih, lebih rajih jika dibandingkan dengan yang Imam Syafi'i. Li'annahu ihtata, kerana Imam Malik ihtiyat untuk bab solat, lis solat. Kerana wuduk ni tujuan dia untuk solat. Jadi solat itulah tujuan. Wahya maqsidun. Solat tu tujuan dia. Berbanding dengan wuduk kan dia hanya wasilah saja. Means untuk tujuannya solat. Jadi wa'algha, dia mengcancelkan syak, asyakka fi sababil mubarri, fi as-sababi al-mubarri'i. Apa maksud dia tu fi sababil mubarri, sebab yang membebaskan seseorang itu daripada tanggungjawab agama. Macam solat ni kan dia tanggungjawab agama. So kita kena bebaskan diri kita daripada tanggungjawab itu dengan solat lah. Sebila kita solat, tanggungjawab kita dah habis. Jadi kadang-kadang ada perkara yang menjadi sebab membolehkan kita sah solat kan. So sebab tu ialah, sebab tadi ialah wuduk lah. So wuduk dalam solat tu, solat itu sah disebabkan wuduk yang ada dalam solat tu. Wuduk. So sekarang ni wuduk tu tak sah kan? Wuduk tu syak kan? Wuduk tu syak. Sepatutnya batal. Sebab kaedah umum yang dipakai oleh ulama, kita tak kira lah Maliki ke mana-mana, mana-mana yang syak tak dipakai. Sebab syak ni dia bertentangan dengan yakin. Syak tak dipakai. Okay, sekarang ni maksudnya, sekarang ni syak, sedangkan awal-awal dia kata syak tu membatalkan wuduk. Tapi itu di luar solat lah. So di dalam solat, dia kata dia membantalkan syak. So syak ni dia batalkan. Sebab syak ni harus dibatalkan. Kita tak pakai syak kan? Mana-mana syak kita tak pakai. Sepatutnya, syak di sini, sepatutnya syak dalam solat pun batal jugalah kan? Sebab dia kata syak membatalkan wuduk. Jadi dalam solat pun sepatutnya batal. Tapi kenapa dia ilghakan, maknanya dia cancelkan syak. Dia tak pakai syak ni. Kan? Sebab demi untuk menjayakan tadi, bara'atul zimmah tadi, tanggungjawab kita terhadap tujuan asal. Tujuan asal tadi maksud tadi kan? Solat tadi, tujuan. So untuk menjayakan dia, so kita kena buang habis semua benda yang mengganggu dia lah. Jadi maknanya sekarang ini kita syak tadi, syak dalam apa? Syak terhadap sebab mubarri. Sebab makna wuduk tadi, dia akan membebaskan kita daripada tanggungjawab agama kan? Mubarri. So sekarang ni syak tu kita cancelkan dia, tak pakai. So bila kita cancel sini, maka solat akan jadi sah lah. Sebab apa kena cancel? Sebab asalnya dia dulu untuk mazhab Maliki, syak tu boleh membatalkan wuduk kan? Tapi sini kita tak pakai lah. Demi untuk menjayakan, melaksanakan maqsid. Matlamat wuduk tadi ialah untuk solat. Wa ghairuhu,
Sedangkan orang lain, kata Imam Qarafi, kita ada dua kan, satu yang layan solat, satu lagi yang layan wudu. So, wa ghairuhu, orang lain pula, ulama lain, ini refer kepada Syafi'i. So, ihtata, wa ghairuhu tata. Ihtata kalau kita wakaf, wa ghairuh. Kemudian kita nak mula, ihtata. Kalau kita sambung, ini hamzah wasal, wa ghairuhu tata. Ihtiyat kepada taharah itu sendiri. Maknanya, kita lebih tumpu kepada taharah. Sedangkan, wahya wasilatun. Dia wasilah. Okay, sekarang ini, dia wasilah. Sekarang ini berlaku syak kan? Dan setiap yang syak itu perlu dia bertentangan dengan yakin. Syak tak pakai. Mana-mana syak, dia bertentangan dengan yakin, so syak tak pakai. Jadi, orang lain tadi, maknanya dalam mazhab Syafi'i tadi, dia algha, dia mengilghakan, dia mengcancelkan mana-mana syak yang wujud, asyakka. Tapi dalam sini, syak tentang hadas. Fil hadasi, yang hadas yang boleh membatalkan an-naqidi taharah. Li taharah. Li taharah. Jadi sekarang ni kita ada dua lah. Satu yang mempertimbangkan solat, satu yang mempertimbangkan taharah. Taharah, solat itu maksud. Maksud sini maknanya tumpuan ataupun tujuan asal. Taharah itu wasilah. Jadi banding dengan yang asal, dengan matlamat, dengan yang wasilah, mestilah yang utama itu, yang maksud itu lebih aula lah kita jaga, ihtiyat. So, wal ihtiyat menjaga demi untuk maqasid, matlamat, lebih aula jika dibandingkan minal daripada menjaga ihtiyat kepada means, wasilah-wasilah dia. Kalau buat bandingan gitulah. Kemudian Ibnu Hajar jawab, wa jawabuhu, jawapan Qarafi, Ibnu Hajar kata, wa jawabuhu anna dhalika, bahawa kenyataan dia tu min haitsu nazari, dari sudut teori, dari segi pandangan, kuatlah, qawiyun, logik lah maksudnya, masuk akal lah. Tapi lakinnahu mughayirun, bertentangan dengan madlu ataupun isyarat asal hadis, petunjuk hadis, madlul hadis. Kerana dalam hadis tu, kerana hadis memerintahkan kan, amara bi'adami, memerintahkan agar tidak bersurai, agar tidak meninggalkan solat. Sehinggalah an yatahaqqaqa, sehinggalah betul-betul yakin, sehingga betul-betul yakin batal wudu. Jadi kalau madlul hadis tu, maknanya petunjuk hadis yang asal, apa yang ditunjukkan oleh hadis tu asalnya jelas, so kenapa kita nak takwil jauh-jauh tu? Okay, tengok pandangan Imam Khattabi. Wa qala al-Khattabi yustadallu bihi, dijadikan dalil dengan hadis ni, liman aujaba, menjadi dalil kepada orang yang mewajibkan, aujaba al-hadda, hukum had. Hukum had maknanya orang hukum hudud lah, misalnya orang minum arak, hukum dia kan kena sebat. So maksudnya boleh dijadikan hadis ini sebagai sumber untuk menyatakan orang yang ada bau arak, bau arak pada dia tu sudah memadai untuk jatuhkan hukuman hudud ke atas dia. Sebab hadis sebut kan, yakin maknanya kamu, bila kamu betul-betul baulah batal wudu. Maknanya dijadikan bau tu sebagai sumber hukum secara zahir. Jadi dia mewajibkan hudud kepada man, orang yang didapati wujidah pada diri dia ada bau
rihul khamar. Jadi dalil kenapa? Li'annahu i'tabara al-wijdan. Karena dia telah mengambil kira wijdan. Wijdana ar-rih. Mendapati adanya bau. Perkataan wijdan ni wajadan. Mendapati, dia punya masdar dia wijdan. Wajadah yajidu wijdan. So dia ambil kira adanya bau. Dan dia menyabitkan warattaba, maknanya orang tadi, orang yang mengistidlal menggunakan hukum ni, hadis ni sebagai hukum, so dia menyabitkan hukum berdasarkan kepada ala wijdani rih. Jumpa maknanya terhidu aja. Terhidu secara zahir ada, sudah memadai, boleh dihukum, dijatuhkan hukum. Tapi Ibn Hajar kata ada beza tu antara ragu, bau, sebab ada beza hadis tu dengan hudud. Wa yumkinu al-farqu. Kemungkinan dia kata sini ada perbezaan. Wa yumkinu, ada imkan. Ada imkan, ada kemungkinan perbezaan di sini. Al-farqu bi anal hududa, boleh kita bezakan sini bukan. Wa yumkinu, boleh kita bezakan di sini antara hudud dengan kes syak dalam hudud. Boleh beza. Bi anal hududa, bezanya ialah hudud dia boleh dibatalkan. Tudra'u, dengan hanya semata-mata ragu je, bisyubhah. Sedangkan syubhah sini, wa syubhatu huna wujudlah qa'imatun. Ragu-ragu wujud sini kan. Kalau orang ada bau arak, ada kemungkinan tak dia tu minum arak ke ataupun tak minum arak? Ada kemungkinan dia minum arak, ada kemungkinan dia tak minum arak. Ada orang pergi lesek, orang pergi lomorkan bau tu, ataupun bau tu kuat sangat kan, sampai ke kita pun, baju kita pun, kita masuk kedai arak ke, pak orang minum arak ke, kuat sangat bau tu sampai melekat baju kita, kita keluar, so orang pun pergi hidung, Tok Hakim cakap kamu ni bau apa? Bau arak. So boleh kena jatuhkan hukum lah. Jadi syubhah itu wujud sini kan. Wa syubhatu huna qa'imatun. So mana-mana yang ada keraguan, maka tidak sabit lah. Tidak sabit hudud. Jadi kalau syubhah tu ada, fala yajibu lah, tak wajib lagi lah kena hudud. La fala yajibu al-hudud. Bi khilafil awal. Lain yang awal kita tadi, yang bab wuduk. So dalam bab wuduk kita, fa innahu yani syak ni. So syak ni makna syubhah lah, ragu kan. Syak ni memang betul-betul berlaku lah, mutahaqqaqun. Betul-betul syak. Yang ni syak yang 50-50 saja tu pun dah ambil kira dah. Yang ni kena betul-betul, memang betul berlaku syak dah. Yang ni syak ni berlaku tak berlaku kan. Ada sikit yang tak mutahakik. Ragu ni belum lagi mutahakik. Yang ni mutahakik dengan yakin. Ada beza. So, orang yang kenapa solat dia masih sah? Kerana yakin, kerana syak dia tu memang berlaku kan. So syak berlaku pun amalan diteruskan. Yang sini syak berlaku, amalan tidak diteruskan. Yang ni syak berlaku, amalan diteruskan. Artinya tak dikira syak tu. Yang sini syak saja sikit, maka amalan tak dikira. Amalan mana? Amalan untuk dilaksanakan hudud, tak diambil kira. Kerana faktor syak berlaku sini. Kita tengok yang bab yang kelima Babu takhfiful wudu. Wa bisanadil muttasil minna ila amiril mu'minin fil hadis Abi Abdullah
Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala babu takhfifi fil wudu. Bab tentang meringankan wudu. Bab tentang meringankan wudu. Sebelum ni mubalaghah kan, sebelum ni mubalaghah sampai basuh sampai ke lebih ke lengan, nak dapatkan ghurrah al-muhajjalin, basuh kaki sampai ke paha, sampai ke lutut, berlebihan dalam berwudu. Sekarang ni mengurangkan seminimum yang boleh, sebab at-takhfif fil wudu. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar akhbarani Quraibun an Ibn Abbas. Ni maula Ibn Abbas, Quraib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas cerita kepada maula dia, hamba dia ni. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama, bahawa Nabi suatu hari ni zaman dia kecil, dia tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. So, dia kata Rasulullah tidur sehingga hatta nafakha, sehingga berdengkur. Thumma shalla. Kemudian Rasulullah bangunlah, tak sebut sini bangun, dia bangun dulu berwuduk, kemudian Rasulullah solat. Thumma shalla wa rubbama qala iddaja'a hatta nafakha thumma qama fa shalla. So dia kata kadang-kadang dia berkata, maknanya sebab dia kata Sufyan kan bawah tu sebut. Qala ni, qala Sufyan kata. So Sufyan ketika dia mengajar hadis ni, so kadang-kadang dia cerita detail, kadang-kadang dia cerita pendek-pendek aja. Sebab tu dia kata kadang-kadang dia sebut iddaja'a, Nabi berbaring, mengiring kan. Iddaja'a tak sebut tidur sebut mengiring. So Rasulullah berbaring mengiring sehinggalah berdengkur. Summa qama, kemudian Rasulullah bangun. Fa shalla, kemudian solat. Summa haddasa bihi Sufyan marratan ba'da marratin. Kemudian Sufyan meriwayatkan hadis itu marratan dan marratin, berkali-kali, daripada Amr bin Dinar juga tadi, daripada Quraib, Am Ibn Abbas. Sebab kalau kita tengok riwayat ni, banyak kali datang dalam bentuk yang berbeza lah. Semuanya mari daripada Sufyan. An Ibn Abbas qala. So yang ni dia kata maratan ba'da maratan ni dia riwayat yang ni. Yang ni dia 2-3 kali dia ulang kali aku mengaji dengan dia. Dia sebut benda ni, dia sebut benda hadis ni. So bitu, aku tidur di sisi mak saudara aku. Inda khalati, maksudnya aku tidur di rumah mak saudara aku iaitu Maimunah pada satu malam, lailatan. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Lalu Rasulullah pun bangun di malam hari, sebahagian malam, min al-lail. Falamma kana fi ba'd al-lail, apabila dia sudah berada di sebahagian malam, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bangun. Yang ni seolah-olah ayat ni seolah-olah tafsir kepada ni lah. Qama, Rasulullah bangun tengah malam. Kemudian cerita lagi detailnya begini. So bila sebahagian malam dah berlalu, Rasulullah pun bangun, kemudian Rasulullah berwudu. Fatawadda'a. Berdoa, berwudu daripada syannin. Syannin ni bekas yang isi air daripada kulit yang tergantung, mu'allakin, wudu'an khafifan. Ini min syanni mu'allakin, dengan daripada air yang ada daripada syanni mu'allakin, bekas kulit yang digantung. So Rasulullah berwuduk dengan wuduk yang wudu'an khafifan, yang ringan. Dan ini digambarkan, ditunjuk oleh, didemonstrasikan oleh Amrun sini, rawi ni. So rawi tu tunjuk, yukhaffifuhu Amrun.
Sufyan kata, Amrun tunjuk demonstrasi. Apa maksud yukaffifuhu wa yuqalliluhu. So dia takfif yang dia taklilkan. Jadi nanti pensyarah beritahulah. Pensyarah hadis khafif tu apa makna, taklil tu apa makna. Ada yang mengatakan takfif tu maksudnya mengurangkan basuhan tadi, basuhan, kurangkan. Yang ni pula taklil ni makna mengurangkan bilangan. Yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 1 gitu. Taklil. Wa qama yusalli. Kemudian Rasulullah berdiri dan solat. Salli fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Lalu aku pun berwuduk sebagaimana yang min daripada nahwan min ma. So aku berwuduk nahwan sebagaimana min bayaniyah lah. Sebenarnya aku berwuduk sebagaimana dia berwuduk. Mana aku cuba follow sebab dia guna nahwan. So nahwan ni dia tak macam misl. Kalau nahwan ni lebih kurang serupa dia. Tapi kalau guna misl ni dia macam sebiji, seperti. Summa ji'tu faqumtu an yasarihi. Kemudian aku pun datang, aku pun berdiri di sebelah kiri dia, an yasarihi. Sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi tadi, Sufyan atas tadi, rubbama qala. Kadang-kadang masa dia duduk mengajar tu, rubbama dia kata an shimalihi. So dia guna perkataan shimal instead of yasarihi. Samalah. Kedua-dua makna sebelah kiri. Lalu Rasulullah pun memusingkan aku. Fahawalani. Memusingkan aku. Faja'alani. Lalu Rasulullah menjadikan aku duduk sebelah an yamini. Sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla ma sya'a. Kemudian dia solat sebagaimana yang Allah kehendaki. Masya Allah. Berapa bilangan itu Allah tahulah. Allah saja yang maha tahu beri kekuatan kepada Rasulullah malam tu. Masya Allah. Summa dhaja'ah. Kemudian Rasulullah pun berbaring sekejap. Mengiring. Panama lalu tertidur. Hatta nafaqah. Sehingga berbunyi dengkurannya. Summa kemudian atahu al-munadi. Orang yang memanggil azan dia Bilal datang kepada dia. Fa'azanahu bis-salah. Lalu dia memberitahu. Azana a'lama, memberitahu kepada Rasulullah tentang solat. Mana solat dah masuk dah, nak didirikan dah. Solat mana solat ni lah, solat fajar. Faqama ma'ahu ila salati. Fasalla wa lam yatawadda. Siapa bangun ni faqama ma'ahu ni? Siapa yang bangun? Faqama al-munadi ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, mana pergi sekali lah. So, kan bangun lah sini, bangun Faqama ma'ahu ila salah. So, muazzin tadi, dia berdiri bersama dengan Rasulullah, pergi ke solat, untuk mengerjakan solat. Fasalla, lalu Rasulullah pun solat. Walam yatawadda. Dia tidak berwudu. Muazzin tadi pergi panggil Rasulullah, panggil Rasulullah, kata time solat dah. So Rasulullah pun datang bersama dengan dia lah. So bangunlah, berdirilah orang tadi, Bilal tadi. So Rasulullah pun solat dengan wuduk yang sama, yang walam yatawadda, maknanya Rasul tidak berwuduk. Pakai wuduk yang tengah malam tu. So kami pun bertanya Sufyan ni kan? Sufyan ni sekarang ni duduk mengaji dengan Amr. So Sufyan dan kawan-kawan dia bertanya dengan Amr. Qulna. So Sufyan kata kami pun tanyalah Amr. Li Amrin. Inna nasa yaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu. Aku dengarlah, kami dengarlah orang kata nas yaqulu inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah ni mata dia tidur. Tanamu ainuhu. Tanam tidur matanya. Wala yanamu qalbuhu. Hati dia tidak tidur. Lalu Amr pun datangkan bukti. Betul tu kata-kata tu. Qala sami'tu, aku dengar tabi'i berkata. Ubaid bin Umair tabi'i.
So Ubaid bin Umairin yaqulu ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpi para anbiya wahyu. Mimpi ni mesti dalam tidur kan? So maknanya jagalah. Summa qara'a. Kemudian dia baca ayat inni ara fil manam. Kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi anni asbahuka. Aku menyembelih kamu wahai anakku Ismail. Jadi itu wahyu lah, mana tidur wahyu. Tidur dia tu boleh masuk wahyu. Boleh wahyu boleh datang. Maknanya jagalah. Sebab tu Rasulullah tadi boleh bersolat dengan seolah-olah macam dia tidak tidur. Zahirnya tidur tapi sebenarnya tidak tidur. So hadis ni dalam Muslim ni, ru'ya al-anbiya wahyun. Adalah wahyu ada dalam Muslim. Sini dia sebut ada dalam Muslim. Sebenarnya tak ada dalam Muslim ni. Yang ni pun Qastalani pun dia petik mana ini daripada Rawahu Muslim, dia petik daripada Ibn Hajar. Nanti Ibn Hajar akan hurai, nanti kita akan jumpa sini, nanti dia akan huraikan ada dalam Muslim. Nanti bila kita tengok Muslim, bukan anda tengok sajalah. Mana pensyarah muhaqqiq tengok, memang perkataan ni memang tak ada pun. Ayat ni ru'ya al-anbiya wahyun. Dalam Muslim tidak ada. Ada dalam tafsir Ibn Katsir. Dalam tafsir Ibn Katsir tu ada riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim. Bukan dalam Muslim. Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Wallahu a'lam bis-shawab.